Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam program Bicara Negara untuk edisi hari ini 4 April 2013 yang saya war-warkan tadi, di mana kita akan menyentuh tentang soal pembubaran parlimen di negara kita yang baru saja berlaku semalam. Jadi dengan itu ada beberapa perkara sebenarnya yang boleh kita angkat perbincangan kita berkaitan dengan hal itu. Seperti yang kita maklum, ada yang bertanggapan bahawa apabila parlimen dibubarkan maka tiadalah kerajaan yang memerintah. Jadinya apakah benar begitu, dan bagaimana pula kita kalau bercakap tentang soal pemerintah ni, memang kita dah sentuh awal-awal dalam perbincangan kita saban kali kita ke udara, ialah tentang soal taat kita kepada pemerintah, kepada pemimpin. Jadi sekarang ini mungkin kita tak perlu agaknya nak mentaati pemerintah kalau kita sifatkan sebagai tiadanya pemerintah. Jadi untuk itu, untuk mengupas lebih lanjut perbincangan kita berkaitan dengan hal ini, tiada kerajaan, tiada juga pembangkang. Kita bersama dengan Ustaz Idris Sulaiman, Sekretariat Ilmuan Malaysia, yang kita bawakan dalam program Bicara Negara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kita lagi, dan alhamdulillah juga kita dapat bersama untuk mengupas satu perkara ataupun satu tajuk yang agak penting juga sekarang ni. Terima kasih juga atas jemputan untuk hadir program ini. Baik, macam saya katakan tadi bahawa ada yang bertanggapan, beranggap yang mempunyai pemahaman begini, apabila parlimen dibubarkan maka tiadalah negara. Yang saya pula faham, kita dah berbincang banyak kali, kalau tak ada pemimpin, tak ada ni, macam mana kita nak mentaati, sedangkan kita kena taat dengan pemimpin. Jadi situasi dan senarionya tu macam mana agaknya Ustaz? Ya, saya berbesar hati untuk ingatkan kepada seluruh umat Islam kita tentang kepentingan untuk kita sentiasa berpegang dengan patuh dengan perintah syarak, ya, daripada sudut segala-gala aspeknya, tidak kira keadaan. Sebelum ini kita seperti mana, sebelum ini kita kena taat dengan perintah syarak, ketika ini pun kita kena taat dengan perintah syarak, dan selepas ini sehingga bila-bila masa. Jadi apabila kita menyebutkan tentang ketaatan kepada pemerintah, di sini memang seringkali timbul persoalan tentang bagaimana pula dengan dalam kita beramal dengan sistem demokrasi ini, di mana baru-baru ini seperti mana kita semua sudah maklum insya-Allah tentang pembubaran parlimen tu. Jadi betul, benarkah dakwaan yang mengatakan bahawa sekarang ini sudah tidak ada ketaatan kepada pemerintah? Jadi di sini saya ingatkan tentang perlunya kita kembali, kalau kita kembali kepada perintah syarak. Syarak sebenarnya tidak mengikatkan kita tentang bahawa ketaatan kepada pemerintah tu ada tempohnya, ada keadaannya. Sebaliknya, pemerintah itu perlu sentiasa ada, dan dia memang sentiasa ada, termasuklah di negara kita. Pemerintah itu sentiasa ada, maka dengan itu ketaatan kepada pemerintah juga berterusan, tidak kira apa juga keadaan dan masanya. Jadi walaupun dalam keadaan sekarang mungkin kita panggilnya sebagai kerajaan interim ataupun ialah dalam proses transisi begini, kerajaan yang sebelum ini, kerajaan sedia ada yang sebelum ini, pada peringkat pemilihan semula ini mereka meneruskan kerja-kerja mereka ataupun meneruskan peranan mereka. Jadi bagaimana agaknya perlu juga untuk kita terus. Saya melihat ini semua, kalau nak ikutkan dia sekadar daripada sudut istilah-istilah baru yang diguna pakai di dalam sistem demokrasi. Sedangkan kita kalau di dalam Islam, kita tidak ada istilah-istilah seperti ini. Jadi persoalan kita sebagai seorang Muslim, kita terikat dengan yang mana? Adakah kita terikat dengan hukum hakam Islam, atau kita lebih terikat dengan undang-undang manusia seperti demokrasi ini? Jadi itu yang saya kata tentang perlunya untuk kita sentiasa mengikatkan diri kita dengan hukum hakam syarak, di mana dalam perintah Allah, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum, dan pemerintah di kalangan kamu, dan taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan para pemerintah di kalangan kamu. Di mana Allah secara mutlaknya mewajibkan supaya kita taat kepada pemerintah, dan kita melihat bahawa tidak disebutkan tentang tempohnya atau keadaannya. Asalkan dia pemerintah, maka itu yang kita kena taat sentiasa dan sepanjang masa. Baik. Dalam konteks negara kita, pilihan raya ataupun demokrasi yang berlangsung di negara kita ni, Perdana Menteri ataupun jawatan-jawatan yang berkaitan dengan negara ini mungkin kekal begitulah.
meskipun parlimen sudah dibubarkan, tetapi wakil-wakil rakyat ataupun adun ataupun ahli parlimen yang memang diundi ataupun dipilih dan kemudian mereka perlu meletak jawatan untuk tempoh pemilihan semula. Jadi bagaimana di peringkat adun, di peringkat negeri pula macam mana? Kalau kita nak pergi kepada perincian-perincian seperti ini, memang dia akan banyak menimbulkan perselisihan dan seumpamanya. Kerana itu saya lebih gemar untuk kita kekal pada prinsipnya, iaitu ketaatan kepada pemerintah. Dan apabila kita sebut pemerintah di sini, tentu sahaja bukan pemerintah yang saling membangkang di antara satu sama lain. Perintah yang besar, perintah yang tertinggi dan perintah yang di bawah, pemerintah di peringkat persekutuan, pemerintah di peringkat negeri dan seumpamanya. Sebaliknya, kalau kita melihat di dalam hukum syarak, apabila disebutkan tentang ketaatan kepada pemerintah, yang dimaksudkan adalah pemerintah yang tertinggi dan wakil-wakilnya. Maka ini yang dimaksudkan tentang ketaatan kepada pemerintah, iaitu pemerintah yang tertinggi. Iaitu dengan erti kata, kalau kita di negara kita, tentu sahaja yang dimaksudkan di sini adalah agung, dan juga Perdana Menteri di bawahnya. Dan alhamdulillah, kalau kita melihat, kedua-duanya saling menyokong, membantu di antara satu sama lain. Hakikatnya adalah satu nikmat yang besar di negara kita. Jadi tidak timbul soal kalau ada yang mengatakan bahawa perlunya pihak lain yang menguruskan negara di saat-saat pembubaran parlimen itu berlaku. Saya melihat bahawa hal ini tak berlaku pun di negara kita. Di mana pemerintah yang ada, Perdana Menteri yang ada, dia masih lagi pada tempatnya dan dia masih lagi menjalankan tugas-tugasnya untuk menguruskan negara. Maka tidak timbul persoalan bahawa kerajaan itu terbubar dan tidak ada kerajaan dan sebagainya. Hal ini sebenarnya mustahil. Kalau kita melihat hakikatnya, kalau benarlah kerajaan itu sudah tidak ada, hakikatnya akan berlaku segala macam kekacauan di mana-mana negara pun. Tapi jadi buktinya, kalau kita melihat di negara kita, keadaannya terus berjalan seperti biasa. Ini sebenarnya menunjukkan bahawa pemerintah itu masih berkekal dan menjalankan tugasnya. Tapi kalau di setengah negara, mungkin dalam tempoh seperti ini, mereka mengamalkan konsep ada interim ataupun ada proses yang mana pemimpin sebelum ini tidak boleh berkuasa lagi pada tempoh mungkin 2 minggu, 2 bulan mungkin dalam tempoh pemilihan itu, tapi ada pihak lain yang menguruskan negara dari segi asas-asasnya, bukan mengubah dari segi dasar dan sebagainya. Jadi apa pandangan Ustaz? Itu semua orang kata perincian-perincian demokrasi lah. Yang mana kalau di dalam Islam ini semua dia tidak dihiraukan. Yang penting ketaatan kepada pemerintah yang sebelumnya, yang masih ada, dan itulah pemerintah yang perlu ditaat selagi mana dia masih lagi pemerintah di atas yang diakui oleh masyarakat semua. Baik. Anda boleh terus bersama dengan kami. Boleh juga menghubungi kami di talian 0326927939 bercakap dengan Ustaz Idris Sulaiman menyentuh berkenaan dengan tiada kerajaan, tiadalah pembangkang. Maka selepas ini kita akan sambung kembali perbincangan kita. Namun untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, sekarang sudah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Alhamdulillah, kita kembali semula dalam program Bicara Negara. Kita teruskan perbincangan kita berkaitan dengan tajuk pembubaran parlimen ini. Tiada kerajaan ataupun tiada pembangkang, yang mana kita kupas satu persatu berkaitan dengan pembubaran parlimen yang berlaku di negara kita sekarang ini. Kita ada 2 minit sebelum kita bawakan kemas kini berita seketika nanti pada 4.30 petang. Tapi saya kira boleh satu soalan kita ajukan dahulu kepada Ustaz Idris Sulaiman, Sekretariat Ilmuwan Malaysia, berkenaan dengan perlu ataupun tidak sebenarnya dalam Islam ni konsep menggilir-gilirkan pemimpin. Mungkin sudah 4 tahun, 5 tahun dengan pemimpin ini, kita rasa bosan, kita tukar dengan pemimpin yang lain. Hakikatnya kalau kita lihat, ini semua termasuk dalam konsep demokrasi yang jelas dibawa daripada, ialah satu produk daripada barat lah. Yang mana kalau kita lihat, kalau kita kembali kepada syarak, kepada apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, tidak ada istilah sebenarnya tentang penggiliran pemerintah. Dan tidak ada istilah sebenarnya menukar pemerintah.
apatah lagi jauh sekali tidak ada istilah nak membangkang pemerintah dan nak menjatuhkan pemerintah. Ini semua sebenarnya kalau kita lihat dalam syarak Islam tidak ada satu pun menyebutkan tentang perkara-perkara seperti ini. Jadi kalau kita kembali kepada konsep nak menggilirkan pemerintah, ya, kalau kita lihat, kita andaikan bahawa ada yang mengatakan kalau sebelum ni pemerintah tu tak berapa bagus, maka ia perlu ditukar. Apakah kenyataan yang seperti ini boleh diguna pakai dan boleh diadaptasikan? Jawapannya adalah sama sekali tidak. Ini kerana kalau kita lihat syarak apabila dia menetapkan tentang kewajipan taat kepada pemerintah, ini kerana dia nak meraihkan mudarat, ya, mudarat yang lebih besar yang akan berlaku kalau sekiranya berlaku penukaran pemerintah. Ini yang sebenarnya yang cuba dielakkan oleh syariat Islam. Ini kerana kalau kita lihat mana-mana pertukaran kerajaan, dia akan menyebabkan ketidaktentuan, ketidakstabilan, apatah lagi boleh membawa kepada keadaan yang cemas, keadaan yang lebih buruk lagi, huru-hara, apatah lagi pertumpahan darah dan sebagainya. Ini sebenarnya yang cuba dielakkan oleh syarak melalui kaedah taat kepada pemerintah. Baik. Jadi macam Ustaz sebut tadi bahawa ini merupakan satu elemen penting dalam demokrasi. Jadi saya nak melihat ataupun mendapatkan pandangan daripada Ustaz dari sudut syaraknya, bagaimana agaknya Islam melihat demokrasi itu sendiri, yang mana kita di negara kita amalkan konsep tersebut. Kita bercakap tentang hal ini seketika nanti, tapi sekarang kita beri laluan terlebih dahulu kepada Kemaskin Negeri. Kembali kita semula dalam program Bicara Negara bersama dengan Ustaz Idris Sulaiman, Sekretariat Ilmuwan Malaysia atau ringkasnya disebut ILMU, dan anda juga sebenarnya boleh menyertai perbincangan kita dan bertanyakan sendiri soalan kepada Ustaz Idris dengan menghubungi kami di talian 0326927939. Baik, mungkin Ustaz boleh jelaskan kepada apa yang saya tanyakan tadi tentang konsep demokrasi menurut sudut pandangan Islam syarak. Ya, apabila kita nak cuba faham demokrasi ini, kita sentiasa perlu jadikan Islam itu sebagai kayu pengukurnya. Jadi kita perlu nilai setiap aspek demokrasi itu dengan kayu ukur hukum syarak Al-Quran dan juga sunnah. Maka dengan erti kata, mana yang menepati Islam boleh diamalkan, dan mana yang bercanggah dengan perintah syarak, maka dia perlu ditinggalkan. Maka di antaranya kalau kita lihat dalam demokrasi, antaranya dia mengajak kepada kepartian, memecah belahkan masyarakat kepada parti-parti politik. Hal ini kalau kita lihat bercanggah dengan perintah syarak yang mewajibkan umat Islam supaya mengekalkan kesatuan mereka, mengekalkan ukhuwah, kasih sayang sesama umat Islam. Jadi begitu juga dengan perbuatan membangkang kerajaan ataupun pemerintah secara terang-terangan, menghina, ya, mencaci maki, menyebut keaiban pemerintah. Hal ini semua kalau kita lihat bercanggah dengan perintah syarak, ya. Begitu juga dengan kalau kita lihat dengan aspek-aspek yang lain yang terkandung di dalam demokrasi, yang kalau kita nak tengok satu persatu, ia perlu dinilai dengan hukum syarak sejauh mana kebenarannya. Baik. Kita ada pemanggil, kita jawab pemanggil terlebih dahulu. Cik Zaini di talian. Ya, tentang soalan yang pertama nanti tentang kumpulan-kumpulan pemberontak yang ada di negara-negara Islam seperti Al-Qaeda dan seumpamanya. Kita mengatakan secara terus terang bahawa mana-mana gerakan menentang kerajaan Islam di mana-mana negara Islam, ya, perbuatan mereka jelas menyalahi hukum syarak supaya taat kepada pemerintah. Tak kira sesiapa pun, tak perlu kita nak sebut mana-mana kumpulan, asalkan kalau kumpulan itu ataupun gerakan itu menentang kerajaan Islam yang ada, pemerintahnya, sama ada Perdana Menteri ataupun Presiden ataupun Raja atau Sultan dan seumpamanya, kalau mereka ini Islam dan ditentang, maka jelas perbuatan menentang mereka adalah salah, bertentangan dengan hukum syarak supaya taat kepada pemerintah. Adapun tentang persoalan tentang apa yang berlaku di antara Khalifah Muawiyah dan juga Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama, bahawa kita kena lihat daripada sudut sejarahnya, kerana kalau kita lihat ke sejarahnya kita akan dapat pemahaman yang lebih jelas. Apabila berlaku pembunuhan Sayyidina Uthman, Khalifah Muawiyah, dia pada ketika itu seorang gubernur, ya, di salah satu wilayah Islam di sebelah utara Madinah. Apa yang berlaku adalah
setelah pembunuhan Khalifah Uthman yang ketiga, Sayyidina Muawiyah dia berusaha untuk nak mendapatkan nak mendapatkan keadilan terhadap siapakah yang telah membunuh Khalifah Uthman. Tetapi pendekatan beliau berbeza dengan pendekatan Sayyidina Ali yang lebih cenderung untuk memastikan keamanan di wilayah-wilayah Islam, dan kerana itu dia cuba nak menangguhkan proses pengadilan terhadap pembunuh Khalifah Uthman. Jadi hal ini berlakulah orang kata perbezaan pendapat. Tapi kalau kita lihat sebenarnya apa yang berlaku, ia adalah satu fitnah lah orang kata. Para ulama mengatakan ini sebagai satu fitnah. Fitnah maknanya tidak jelas antara mana yang benar. Adakah pihak Muawiyah ataupun pihak Ali? Kerana kalau kita lihat mereka masing-masing mempunyai pandangan masing-masing. Ada yang nak cuba mendapatkan pengadilan, ada yang cuba nak menangguhkan supaya sehingga keadaan menjadi reda. Jadi akhirnya berlakulah perselisihan faham itu. Tapi apa yang pasti yang perlu kita faham adalah Khalifah ataupun Sayyidina Muawiyah, beliau tidak mahu berperang dengan Sayyidina Ali. Begitu juga dengan Sayyidina Ali, tidak mahu berperang dengan Sayyidina Muawiyah. Masakan mereka mahu bersikap sedemikian, sedangkan kedua-dua mereka adalah seorang sahabat yang agung. Tetapi apa yang berlaku adalah golongan-golongan yang munafik, orang kata yang berada pada kedua-dua pihak, di pihak Sayyidina Ali dan juga pihak Sayyidina Muawiyah. Mereka ini sebenarnya yang telah mencetuskan peperangan. Ya, kalau kita kembali kepada sejarahnya, kita akan dapat faham dengan lebih jelas. Tapi walau bagaimanapun, di sini para ulama melihat bahawa setelah peristiwa ini semua berlalu dan reda dan gambaran yang lebih jelas dapat dilihat, para ulama melihat bahawa apa yang kedudukan Muawiyah lebih hampir kepada kebenaran berbanding dengan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali lebih benar, ya, berbanding dengan Sayyidina Muawiyah. Walau bagaimanapun, para ulama mengatakan bahawa apa yang pasti kedua-dua mereka sahabat yang ada kehormatan dengan kemuliaan yang perlu dijaga, dan kedua-dua mereka telah ijtihad, berusaha untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan apa yang mereka lihat, dan masing-masing akan mendapat pahala seperti mana hadis Nabi SAW. Dan kita ada pemanggil lagi yang ingin bersama dengan kita, Cik Razak di talian. Okey, baik. Terima kasih Cik Razak dengarkan jawapan daripada Ustaz. Baik Ustaz. Ya, seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, bahawa kalau kita lihat kita di Malaysia, alhamdulillah, ia adalah satu nikmat yang besar apabila kita melihat bahawa pemerintah yang tertinggi, kedua yang tertinggi iaitu Agung dan juga Perdana Menteri, mereka sefahaman dan sealiran yang saling menyokong di antara sesama lain. Maka kita katakan bahawa kedua mereka inilah yang perlu ditaati dan perlu dipastikan bahawa kelangsungan pemerintahan mereka dan sama sekali jangan ditukar kerana akibat buruknya, mudaratnya lebih besar, dan ini yang ditegah oleh syarak. Di mana sekiranya berlakunya pertukaran pemerintah, dia akan mengakibatkan mudarat yang lebih berbanding dengan maslahat yang cuba nak direalisasikan. Dan kita kena ingat bahawa apa muslihat apabila Barat sedaya upaya beria-ria nak menjaja demokrasi di negara-negara Islam sehingga melancarkan peperangan seperti yang berlaku di Afghanistan dan juga Iraq, semata-mata untuk nak sebarkan demokrasi. Kita perlu persoalkan, apakah benar bahawa orang-orang Barat ni inginkan kebaikan buat negara-negara Islam? Kita kena tanya, sejak bila pula Yahudi dan Nasrani berdamai dengan Islam? Jawapannya, mereka tak pernah berdamai. Bahkan sistem demokrasi ini adalah sebenarnya satu muslihat mereka untuk nak menghancurkan negara Islam. Mereka nak cuba memecah belahkan kesatuan umat Islam dengan mewujudkan parti-parti, dengan mewujudkan pembangkang-pembangkang yang terus mengganggu gugat kelancaran pemerintahan sesebuah negara Islam. Jadi ini yang kita kena sedar dan kita kena ambil perhatian, bahawa jangan kita jadi alat kepada musuh-musuh Islam yang cuba nak menghancurkan orang Islam dengan cara tipu muslihat seperti yang dapat kita lihat dalam demokrasi. Kerana itu kita nak tekankanlah supaya kita perlu pastikan bahawa maksud Barat di sebalik demokrasi itu tidak berjaya. Sebaliknya, kita akui bahawa kita menggunakan demokrasi ini kerana terpaksa, kerana darurat. Dan seperti mana kaedah syarak mengatakan bahawa dalam keadaan darurat, perkara yang haram dibolehkan.
Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat bahawa bukan semua benda haram itu dibolehkan seluas-luasnya. Tidak, sebaliknya darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu hendaklah dinilai dengan mana yang cukup. Ya, secukupnya, jangan sampai dibuka seluas-luasnya. Maka untuk itu kita kata demokrasi itu dibolehkan atas dasar keterpaksaan, tapi jangan sampai kita nak cuba menjatuhkan pemerintah, nak melakukan pemberontakan, melakukan kacau bilau, caci maki, menghina, membuka aib pemerintah. Ini semua sama sekali tidak dibolehkan. Jadi kalau begitu, demokrasi yang boleh kita jalankan di negara kita ini sekadar cukup syarat saja, cukup syarat demokrasi seperti yang dituntut ataupun yang sistem yang sedia ada di negara kita, iaitu dengan taat kepada pemerintah. Saya melihat bahawa adakah taat kepada pemerintah selari atau tidak dengan demokrasi, itu kita kata itu tak penting bagi kita. Ya, kita kata kita amalkan demokrasi kerana terpaksa, tapi dalam masa yang sama kita taat kepada pemerintah kerana itu adalah sebahagian daripada kewajipan syarak. Maka dengan erti kata jangan ditukar pemerintah itu. Baik, kita ada satu lagi pemanggil. Kita ada Cik Syah di talian. Cik Syah. Baik, terima kasih Cik Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengarkan jawapan daripada Ustaz Idris Sulaiman. Adapun tentang persoalan tentang apabila diberi pilihan antara dua calon pemimpin, yang mana yang nak dilantik, kita katakan sentiasa dan sepanjang masa bahawa tidak ada istilah menukar pemimpin. Pemimpin yang dahulu perlu terus dikekalkan, kerana seperti yang kita sebutkan tadi, di dalam Islam tidak ada istilah menukar pemimpin. Melainkan dia meletakkan jawatan sendiri ataupun dia meninggal dunia. Okey. Pun dalam kita lihat dia meletakkan jawatan, itu pun kita kena lihat juga, kena perincikan kenapa dia letakkan jawatan. Adakah kerana ada tekanan yang tertentu daripada pihak pembangkang dan sebagainya? Maka kita katakan bahawa perbuatan dia meletakkan jawatan jelas bukan atas dasar kerelaan dia. Sebaliknya kerana tekanan-tekanan daripada musuh, tekanan-tekanan daripada pembangkang. Maka jangan kita sokong pembangkang dengan kita merelakan dia meletakkan jawatan. Sebaliknya kita kena terus menyatakan sokongan kita, ketaatan kita, supaya dia meneruskan pemerintahan dia, supaya pemerintahan itu terus berlangsung tanpa ada sebarang gangguan dan tanpa ada sebarang tanpa terhenti-henti dan seumpamanya. Kerana ini semua tidak baik untuk mana-mana negara-negara Islam. Okey, baik. Tapi berbalik kepada kalau ialah dalam konteks sekarang ni kita memilih juga. Jadi dalam yang tadi disebut bahawa satu ni alim sikit tapi tak apa nak alim. Kita melihat bahawa syarak tidak mensyaratkan supaya pemimpin itu perlu alim. Sebaliknya bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, walaupun dia memukul belakangmu dan dia mengambil hartamu, merampas hartamu. Pemerintah yang zalim macam mana ni? Kalau dia memukul belakang rakyat dia dan mengambil harta rakyat dia, ini jelas satu pemerintah yang zalim. Tapi Rasulullah tetap mengatakan isma' wa ati', dengar dan patuh. Maka tidak ada istilah menukar pemerintah atas dasar kezaliman dan sebagainya. Dan perlu diingatkan bahawa hal ini tidak bererti bahawa kita redha dan kita sayang dengan pemerintah yang seperti ini, yang kalau dia zalim, kalau dia menyeleweng, dia buat rasuah dan sebagainya. Apa juga perkara maksiat perlu dibenci oleh seseorang Muslim itu. Kerana jelas ini adalah perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Melanggar perintah Allah supaya kita berlaku jujur, kita berlaku adil dan seumpamanya. Tapi biasanya sebagai rakyat ni mentransformasikan ataupun menzahirkan rasa benci itu dengan memaksa pemimpin itu bertukar. Hal ini tidak dibenarkan di dalam syarak. Ya. Apa yang ada adalah nasihat. Nasihat dengan cara yang baik. Tegur dengan cara yang baik. Kenapa sampai begitu sekali tidak ada istilah? Kenapa kita sering ulangkan tidak ada istilah menukar pemerintah? Ini mengenangkan bahawa mudarat yang lebih besar, fitnah yang lebih besar yang akan berlaku dengan perbuatan kita. Akhirnya kita nak mengembalikan keadilan, kita nak bawakan kesejahteraan dan seumpamanya, yang sebaliknya yang berlaku. Gara-gara kita nak menukar pemerintah yang zalim. Tujuan kita supaya mengembalikan kemakmuran. Tapi adakah hal ini akan dapat dicapai dengan perbuatan gini? Percayalah, kalau sesuatu tindakan kita menyalahi syarak, pasti akibatnya adalah buruk dan sama sekali tidak pernah baik. Maka akhirnya tujuan kita nak menukar pemerintah atas alasan bahawa pemerintah itu zalim, akhirnya akan berlaku kezaliman dan mudarat yang jauh lebih besar. Baik.
Okey, kita dah dengar jawapannya. Nanti berkenaan dengan soalan hudud itu tadi kita jawab seketika nanti ya. Kita ada pemanggil lagi, Cik Kamal di talian. Kalau boleh kita jawab dahulu. Cik Kamal. Baik, terima kasih Cik Kamal. Assalamualaikum. Tentang fasik tadi, adakah seorang pemerintah tu dikategorikan sebagai fasik kalau sekiranya dia mempunyai kuasa untuk menukar suatu yang tidak betul, ya. Secara prinsipnya kefasikan itu adalah perbuatan melakukan dosa besar atau berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Itu secara prinsipnya lah. Tapi saya ingat apa relevan soalan itu, ya. Kerana seperti mana yang kita tegaskan bahawa sama ada pemerintah itu fasik ataupun tidak, pelaku maksiat atau tidak, pelaku kezaliman atau tidak dan sebagainya, itu bukan persoalannya. Mereka tetap perlu ditaat selama mana mereka masih lagi Islam, ya. Adapun tentang persoalan tentang jika diberi pilihan antara dua orang calon atau lebih, yang mana yang perlu dipilih, kita sebenarnya ini bila dikatakan pilihan, ini dari segi istilah demokrasi. Dari segi Islam, ada ke macam istilah macam ni, ada diberi pilihan? Ada ke istilah pemerintah boleh ditukar ganti? Hakikatnya tidak ada. Jadi kita kembali kepada persoalan, adakah kita mempunyai pilihan? Jawapannya tidak. Sebaliknya, syarak menetapkan supaya kita sentiasa taat dengan pemerintah dan jangan ditukar pemerintah itu, kerana tidak ada istilah menukar pemerintah. Okey, baik. Tentang soalan hudud ini tadi, mungkin ramai yang tidak faham perlu atau tidak dilaksanakan hudud ni hukum syarak, hukum Islam. Ya, sebagai seorang Islam kita perlu beriman dan kita perlu percaya dengan tentang kewajipan melaksanakan hukum hakam Islam. Dan kita nak katakan bahawa hukum hakam Islam dia tidak hanya terikat dengan hudud sahaja. Bahkan tidaklah hudud itu melainkan sebahagian kecil daripada hukum hakam Islam. Bahkan yang lebih penting lagi adalah hukum hakam Islam dari segi akidah, iaitu menjaga kesucian akidah. Dan jadi ini satu yang kecacatan bagi sebahagian daripada dakwah yang fokus kepada pelaksanaan hukum hudud semata-mata. Sedangkan kalau kita lihat mereka ini, sejauh mana mereka menjaga kesucian akidah, sejauh mana mereka menjaga kesucian ibadah mereka, kesucian akidah daripada perbuatan syirik, daripada khurafat dan sebagainya, kesucian ibadah mereka daripada perbuatan-perbuatan bid'ah dan sebagainya. Kita dapati bahawa mereka lalai dalam aspek ini dan lebih mementingkan tentang hudud. Sedangkan kalau kita lihat aspek akidah jauh lebih besar, jauh lebih utama, bahkan dia yang paling penting yang perlu dijaga, ya, kerana inna syirka la zulmun azim. Sungguh perbuatan syirik itu adalah perbuatan kezaliman yang paling besar, ya. Mungkin dengan ada yang memberi alasan bahawa hudud tidak dapat dilaksanakan sekarang disebabkan kalau dilaksanakan sekarang mungkin boleh mendatangkan mudarat yang lebih, perpecahan, porak-poranda di dalam negara dan sebagainya, jadi ditangguhkan terlebih dahulu. Jadi itu juga dianggap sebagai satu, ya, ini kita perlu hidup pada kebinasaan itu, kemudaratan, ya. Kita perlu melihat realiti. Tidak ada gunanya untuk kita nak cuba nak merealisasikan satu maslahat tetapi akibatnya menyebabkan mudarat yang jauh lebih besar. Ini jelas bercanggah dengan hikmah, ya, untuk kita berdakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah ke jalan Allah dengan cara hikmah, ya. Yang mana di negara kita ni pun kita muamalatnya kita sudah laksanakan, munakahatnya juga ada. Jadi ada beberapa mungkin yang belum terlaksana, sedikit demi sedikit. Baik, kita ada lagi pemanggil, barangkali pemanggil terakhir kita, Tisha di talian. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ini juga di antara kekeliruan yang timbul dalam pelaksanaan demokrasi. Adanya pemerintah yang berbeza-beza, yang bermusuhan di antara satu sama lain. Dengan erti kata, kalau dekat Malaysia ni ada pemerintah di peringkat pusat dan ada pemerintah yang bermusuhan di peringkat negeri. Adakah hal ini boleh diakui di dalam syarak? Jawapannya tidak sama sekali. Masakan dibolehkan adanya dua pemerintah yang saling bermusuhan. Ya, apabila kita sebut taat kepada pemerintah, tentu semestinya hanya satu, iaitu pemerintah yang tertinggi. Kalau kita dekat Malaysia, ia adalah istilahnya itu pemerintah di peringkat pusat, agung dan juga Perdana Menteri. Mana-mana golongan yang cuba menentang pemerintah tertinggi ini akan dianggap sebagai sama ada bughat ataupun khawarij. Ya, walaupun kalau dari sudut demokrasi mereka ini diiktiraf sebagai wakil rakyat atau sebagai pemerintah di peringkat negeri dan seumpamanya. Mereka daripada sudut syarak
tetap akan dianggap sebagai bughat ataupun khawarij kerana perbuatan mereka menentang pemerintah yang tertinggi. Jadi saya harap jelas dengan penjelasan itu kita faham pemerintah mana yang kita maksudkan, yang perlu kita patuh. Kerana apa, kalau dalam konsep demokrasi ini memilih itu sendiri sudah satu bentuk pertandingan. Jadi ada yang menang, ada yang kalah dan ada yang bermusuh kalau begitu kan, Ustaz? Ya. Ustaz, terima kasih kita ucapkan kerana bersama dengan kita petang ini dan saya kira walaupun waktunya agak terhad, banyak lagi perkara, ramai lagi pemanggil yang ingin bersama dengan kita dan banyak soalan yang ingin mereka lontarkan, tetapi kami mohon maaf kerana kita kesuntukan waktu untuk waktu ini. InsyaAllah minggu depan kita boleh bersama lagi dan anda boleh terus bertanyakan soalan dalam program Bicara Negara ini setiap hari Khamis jam 4.15 petang hingga ke waktu ini. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Terima kasih. Sekian saja dari saya, Zulkifli Bujang. Kita jumpa lagi.